Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita bertemu lagi pembelajaran secara PDPR dalam mata pelajaran pendidikan kesihatan ya. Okey, murid-murid, untuk kali ini rakaman yang cikgu buatkan meliputi tajuk unit 12 iaitu nutrien kesihatan. Apakah itu nutrien kesihatan ya? Khususnya dalam pemakanan kita. Okey. Sebelum kita pergi lebih lanjut, murid perlu ketahui apakah objektif pembelajaran ataupun yang murid akan capai di akhir pembelajaran kali ini, iaitu dalam standard 8.1.1 murid dapat menyatakan kepentingan pengambilan nutrien ataupun disebut nutrisi daripada pelbagai jenis makanan. Jadi seperti kita maklum bahawa manusia akan makan untuk hidup. Bila lapar mereka akan makan. Dan makanan apakah yang amat memberi kesan positif ya, kesan baik kepada tubuh kita. Okey, sebelum itu kita kena faham dan jelas apa itu nutrien ataupun yang dinamakan nutrisi. Okey, maksud nutrien ataupun nutrisi, nutrien ialah bahan ataupun zat makanan yang diperlukan oleh tubuh untuk tumbesaran. Jadi setiap manusia sejak dia lahir ya, kita tengok perubahan fizikal manusia tu ya, daripada baby pada zaman kanak-kanak berumur 7 tahun sehingga 12 tahun sehinggalah awak dewasa ya dan meningkat umur. Ada lihat daripada fizikal yang berbeza ya, menunjukkan ini ada peringkat pembesaran tubuh. Dan ini dipengaruhi makanan yang kita ambil ya. Okey, di sini yang pentingnya makanan-makanan yang kita ambil seperti cikgu tunjukkan ni contoh makanan yang kita ambil, apakah faedah ataupun kepentingan makanan-makanan ini kepada diri kita khususnya dalam tumbesaran tubuh badan. Jadi yang pertama seperti yang cikgu tunjukkan, makanan yang jenisnya seperti susu, yogurt dan juga makanan-makanan berdaging seperti ayam, daging, ikan, telur dan sebagainya yang ditunjukkan di situ yang dikategorikan sebagai protein ya. Makanan ini dikategorikan sebagai protein ya. Nutrisi yang ada dalam makanan ini adalah protein. Apakah kepentingan protein kepada tubuh? Yang pertama, dia menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan otot ya. Pada tubuh kita ni ada otot. Kalau cikgu pegang tangan cikgu sekarang kalau nampak, yang kita pegang alisi pemain bola sepak, otot yang kuat di bahagian kaki. Otot apa? Kita ada otot hamstring ya, belakang peha kita ni. Di hadapan peha, quadriceps, di betis dinamakan gastrocnemius. Jadi otot-otot ini perlu berkembang dengan sihat dan kuat. Jadi makanan ini perlu diambil secara teliti dan berjadual. Kalau bagi mereka lah. Tapi bagi kita pula, bagi kita rakyat ataupun manusia awam, manusia biasa bukan atlet, kita boleh mengambil dalam kadar yang biasa saja kerana kalau berlebihan pula dia memberi kesan kerana di sini dia boleh meningkatkan metabolisme. Metabolisme ni penting daripada tubuh kita tetapi pada kadar yang tertentu. Sebab dia mengeluarkan bahan kimia kepada tubuh. Jadi bahan kimia ni sebenarnya kalau kita sebut bahan kimia ni, kalau dari segi pemikiran awak mungkin awak rasa membahaya bahan kimia ni. Sebenarnya tak. Cuma yang berbahaya itu kadar dia. Kalau kadar dia melebihi had yang diperlukan, itu adalah berbahaya ya. Jadi metabolisme ni ialah reaksi bahan kimia dalam tubuh. Jadi apa yang kita makan dia akan memberi kesan pada tubuh. Kalau berlebihan mungkin dia boleh menyebabkan macam-macam lah, mungkin kepening kepala dan sebagainya. Okey, seterusnya. Okey, yang seterusnya pemakanan yang diambil ni ialah makanan seperti roti. Roti diperbuat daripada apa? Gandum kan? Okey, kentang, apa lagi tu, biji-bijirin, nasi. Dan makanan ini sebenarnya dia dikategorikan sebagai karbohidrat. Apakah kepentingan karbohidrat? Yang pertama, dia membekalkan keperluan tenaga kepada tubuh. Ini sangat penting ya, sebab setiap manusia
dia memerlukan tenaga untuk bergerak, berjalan, berlari dan sebagainya, ya, memerlukan tenaga. Jika tenaga yang ada pada dalam diri kita tak cukup, sedangkan kita memerlukan lebih, nak buat kerja dengan lebih tapi tak cukup, dia memberi kesan negatif pada tubuh. Penatlah, mungkin kita rasa pening dan sebagainya. Tetapi kalau tenaga itu banyak, kita ada makan, kita ada karbohidrat yang banyak dalam tubuh tetapi tidak digunakan, ia juga berbahaya kerana dia boleh menyebabkan penyakit-penyakit yang lain. Itu kesan dia. Sebab itu kita kena pastikan pemakanan yang ambil ini mengikut portion, ataupun dikenali mengikut sukatan yang sebenar. Mana makanan yang perlu diambil banyak, mana makanan yang perlu diambil sederhana, mana makanan yang perlu ambil dengan kadar yang sedikit. Okey, seterusnya, ini paling penting, iaitu vitamin, garam mineral dan serat. Ini nutrisi yang seterusnya yang terkandung dalam apa? Buah-buahan, sayur-sayuran, ulam-ulaman. Apakah kepentingan nutrisi ini? Pertama, dia menyihatkan mata kita, kulit, rambut dan kuku. Misalnya, contoh pada kulit, buah apa ataupun sayur-sayuran apa yang boleh kita boleh menyebabkan kulit kita ni cantik dan sihat, iaitu buah tomato. Contohnya mata, buah makanan apa? Carrot. Dan lain-lain lagi lah, itu contoh yang cikgu boleh berikan. Okey, seterusnya yang ini juga sangat penting dalam suasana kita sekarang dalam menempuh pandemik COVID ini, penyakit COVID ini. Jadi kita kena juga mengambil makanan ini dengan banyak. Sebab apa? Dia menambah daya ketahanan badan melawan penyakit. Sekarang kita menempuh dengan penyakit itu COVID-19. Jadi kalau kita tidak mengambil makanan yang punya vitamin yang tinggi ataupun garam mineral ataupun serat ini, dia boleh menyebabkan risiko kita dijangkiti penyakit. Ini penting, sebab itu kalau kita lihat orang yang selalu demam, sesama, mungkin dia kurang pada makanan-makanan yang mempunyai nutrisi seperti vitamin, garam mineral dan serat. Jadi kena lihat balik selepas ini. Jadi kalau ikut portion, inilah makanan yang paling banyak yang perlu kita ambil setiap hari. Okey. Seterusnya, vitamin ini juga melancarkan penghadaman, sistem penghadaman kita. Sistem apa? Sistem usus kita, perut kita, cerna, Apa yang kita hadamkan? Makanan lah. Dan makanan itu yang kita hadamkan dihasilkan apa? Itu najis kamu lah. Seperti najis kamu dan juga air kencing kamu. Itu kalau kita tak makan makanan begini, dia menyebabkan masalah dari segi sistem penghadaman. Okey, yang terakhir, ini juga ada dalam pemakanan yang kamu ambil. Mungkin makanan ini adalah makanan yang kamu gemar, tetapi ia amat membahaya kalau diambil secara berlebihan ataupun banyak. Itu makanan jenis apa? Coklat, manis-manisan, kalau kat situ ada keju dan sebagainya. Ini makanan yang mengandungi lemak ataupun santan. Okey. Nutrisi ini sebenarnya dia ada kelebihannya seperti membekalkan tenaga. Sama seperti karbohidrat, tetapi kena ingat, adakah tenaga yang kita ambil sedangkan kita dah ada karbohidrat, kita dah dapat tenaga. Dalam masa sama kita ambil makanan berlemak juga memberi tenaga, tetapi penggunaan tenaga yang ada dalam tubuh kita itu adakah kita gunakan secara maksimum. Sebab itu kita digalakkan bersenam, gaya hidup sihat, bersenam setiap minggu sekurang-kurangnya 30 minit supaya tenaga itu dapat digunakan semasa kamu bersenam dan akhirnya dia tak tersimpan dalam tubuh dan menyebabkan penyakit yang lain. Jadi boleh, cuma kena tengok gaya hidup kamu macam mana. Okey, penebat haba. Kalau di negara-negara yang sejuk, Eropah terutamanya, makanan ini penting untuk menyejukkan badan. Tapi kalau negara kita tak perlulah sangat sebab kita sendiri berada di kawasan iklim khatulistiwa yang ada cuaca panas, sejuk dan sejuknya tak terlampau sejuk. Okey, dan yang ketiga, dia juga melindungi organ dalaman dalam tubuh. Itu semua yang cikgu terangkan ini, 4 nutrisi penting yang boleh kita ambil dalam pemakanan kita seharian. Jadi di sini cikgu nak simpulkan bahawa kita perlu mengamalkan makanan yang seimbang. Contoh di sinilah, mana yang paling banyak kita perlu ambil.
Yang pertama karbohidrat. Memang sebab dia beri tenaga, tetapi kena ingat jangan tenaga itu terlalu banyak sehingga menyebabkan dia menjadi penyakit. Makan yang paling banyak. Yang kedua, makan yang lebih banyak. Vitamin. Nampak? Vitamin juga perlu kita makan dengan kadar yang banyak. Sederhana, protein. Ingat, protein ini dia menghasilkan bahan kimia. Jadi kalau dia berlebihan, dia boleh menyebabkan merosakkan sistem tubuh. Tapi perlu tak protein ni? Perlu, sebab kita ada otot, ada daging kita ni nak dibesarkan. Perlu dibesarkan dengan baik, pembesaran otot dengan baik. Okay, yang paling sedikit, lemak. Jadi elakkan makanan yang bergula, manis, keju, kek dan sebagainya kerana dia mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Okey, di sinilah kita mementingkan gaya hidup sihat dari segi pemakanan, gaya hidup sihat. Okey, di sini sebelum cikgu berhenti, murid-murid perlu lengkapkan peta item di bawah. Inilah tugasan murid, iaitu manfaat pengambilan nutrisi dalam makanan. Jadi kita cikgu dah terangkan tadi apa manfaat, kepentingan ataupun faedah nutrisi dalam pemakanan. Okey, ada berapa yang perlu diisikan jawapan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi murid fikirkan apakah kepentingan nutrisi dalam makanan. Jadi satu bulatan tu letak satu sahaja. Okey, untuk tugasan ini murid-murid bolehlah hantar kepada cikgu melalui WhatsApp, Telegram, buat dalam buku latihan pendidikan jasmani dan kesihatan. Dah siap, hantar kepada cikgu ataupun buat naik dalam Google Classroom tugasan tersebut. Okey, di sini saja cikgu berhenti. Sekian, terima kasih. Kita berjumpa lagi dalam minggu yang seterusnya. Okey, terima kasih semua. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.